pelajaran sains untuk tingkatan 5 ya. Jangan ada yang sesat baru ni ada tingkatan 4 masuk tingkatan 5 masuk tingkatan 4. Mungkin malam ni harap awak tahu ya kumpulan mana anda berada. Okey, untuk malam ini kita sambung balik perbincangan kita pada bahagian yang kita berhenti pada minggu lepas, iaitu kita bincangkan tentang larutan pembersih ekoenzim ya. Ingat tak larutan pembersih ekoenzim dibuat daripada sisa-sisa buah-buahan dan juga sayur-sayuran ya. Okey. So untuk hari ini, saya upload balik kita punya nota untuk pelajaran hari ini. Okey. Kita boleh lihat. Okey, pelajar boleh nampak ya skrin? Semua nampak skrin dengan jelas? Oh, tak ada respon lagi ya. Saya harap pelajar-pelajar nampak skrin dengan jelas. Okey, sila bagi feedback pada saya. Nampak atau tidak? Okey, very good. Okey, Siti Rukia. Okey, terima kasih. Alright, so kita sambung balik. Kita pergi kepada muka surat 18. Okey, muka surat 18. Okey, di sini, okey, pada minggu lepas kita melihat perbezaan antara larutan pembersih ekoenzim dan juga pencuci kimia. Okey, kalau ikutkan pencuci kimia ni kita kena bancuh lah bahan-bahan kimia tersebut. Kos agak tinggi berbanding dengan, kat sini ada pasal kos kan. Okey, bahan pencuci kimia nak buat bahan pencuci kimia tu memerlukan campuran beberapa bahan kimia. So nak beli bahan tu mungkin kos dia agak tinggi, tetapi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran memang kita mungkin boleh dapat dengan jumlah yang banyak. Mungkin ada banyak sayur-sayur yang tidak digunakan ataupun buah-buahan yang sudah mungkin mula dah jadi yang ini kalau awak tengok gambar rajah yang sebelum ini. Okey, cuba tengok ini ya. Okey, cuba tengok gambar rajah tu ya. Sisa buah-buahan yang digunakan untuk menghasilkan ekoenzim. Okey. Ini mestilah buah-buahan ni semuanya dah macam kita kata dah jadi macam jeruk lah kat dalam tu kan. Okey. Alright. Kita sambung balik perbincangan untuk seterusnya ialah serum bacteria lactobacillus. Okey, serum bacteria lactobacillus SP digunakan untuk merawat air sisa dan enap cemar dalam sistem saluran seperti longkang atau saliran di dalam di kawasan kantin sekolah ataupun restoran. Kita tak tahu dia orang guna serum bacteria lactobacillus. Okey, penggunaan semburan serum bacteria lactobacillus SP untuk menyingkirkan bahan enap cemar pada longkang atau saliran adalah kerana serum lactobacillus SP dapat menanggalkan enap cemar dengan lebih mudah tanpa disental. Dan juga untuk merawat sisa kumbahan. Kat mana tahu awak jumpa sisa kumbahan ini? Awak jumpa kat mana? Rasa kat mana? Tahu tak? Merawat sisa kumbahan ni dekat dekat tempat dia proseskan sisa-sisa kumbahan atau najis. Maksudnya najis manusia, kalau najis binatang dia dah buang lama dah. Okey, dan merupakan kaedah pembersihan yang mesra alam.
Okey, maknanya dia guna bakteria juga untuk, mungkinlah bakteria ni dia makan benda-benda macam tu jadi mudah, yang dia sebut tadi mudah tanggal tanpa disental Okey, kegunaan serum bakteria Lactobacillus adalah seperti menyingkirkan bau busuk. Menyingkirkan bau busuk. B. Merawat sisa kumbahan. C. Menghasilkan enzim. D. Membuat kompos. E. Membantu pencernaan haiwan ternakan. Okey, ni mungkin ada haiwan tu dia susah sikit nak mencernakan makanan mungkin dia bagi ni lah. Dia bagi serum bakteria ni. Dan juga untuk memajukan industri perikanan. Okey, untuk memajukan industri perikanan, dia bagi serum ni kepada ikan-ikan tersebut. Okey. Okey, kita terus kepada, faham ya, serum bakteria ini adalah dia macam jenis mesra alam mesra alam, kita tak guna bahan kimia. Memang dia adalah sebahagian daripada alam inilah. Kejadian Tuhan lah, Allah ya. Okey, kita terus kepada praktis 1.2. Okey, siapa nak jawab praktis 1.2? Okey, awak boleh jawab awak tulis situ nombor 1 A apa ya? Namakan satu contoh mikroorganisma berfaedah yang digunakan dan kegunaannya dalam bidang yang berikut. Contoh mikroorganisma yang digunakan dalam bidang perindustrian. Apa tu? Mikroorganisma yang digunakan dalam perindustrian. Okey, apa jawapan kamu? Mikroorganisma yang digunakan dalam perindustrian. Boleh tengok balik nota ya. Kenapa malam ni semua sunyi sepi tapi nampak macam ada orang saya tengok ada lebih kurang 5 orang ada 5 orang sedang menghadiri kelas online. Boleh bersama-sama bagi, mungkin awak nak bagi jawapan untuk soalan ini. Awak boleh tengok balik nota yang terdahulu. Okey, tengok nota yang terdahulu. Saya tak nak macam saya bagi soalan dan saya yang jawab. Tak boleh macam tu Pelajar-pelajar kena jawab soalan ni. Cek balik nota boleh? Okey, Fatimah Zahra. Okey, untuk betul. Okey, Fatimah Zahra digunakan dalam perindustrian. Dalam industri pemakanan, betul tak? Industri pemakanan Salah satu yang digunakan ialah yeast. Okey, dinamakan sebagai Lactobacillus subtilis. Lactobacillus subtilis ataupun juga disebut sebagai yeast. Atau satu lagi ialah Bifidobacteria. Okey, awak cek balik dia guna kat mana. Tapi kita tahu kalau yeast mungkin dalam industri pemakanan Awak tahulah dia buat roti, nak buat kek, betul tak? Kita guna yeast. Okey, seterusnya kita pergi kepada B. Contoh mikroorganisma yang digunakan dalam perubatan. Cek balik nota. Tengok balik nota kamu yang lepas. Ada tak? Awak ada bahan ni kan? Minggu lepas saya dah upload masuk dalam WhatsApp group, tak silap. Ada ke tak? Dapat? Rukia kata salmonella. Salmonella guna untuk apa Rukia? Boleh? Rotavirus. Cuba awak bagi tahu salmonella guna untuk apa? Ini untuk perubatan. Yes, untuk ubatan.
Okey, untuk ubatan, okey, saya bagi jawapan di sini. Okey, tapi jawapan kamu ni tak ada di sini ya. Oh, rotavirus ni apa? Virus weh. Ini virus. Guna dalam perubatan, rotavirus. Dia menyebarkan penyakit ya. Rotavirus ya, Fatimah tu Zahra. Salmonella. Okey, saya tak pasti, awak cek balik ya. Salmonella, tapi jawapan di sini ialah DNA recombinant. DNA recombinant E. coli dan juga ingat satu lagi, Penicillium chrysogenum. Nama dahsyat nama dia. Okey, kalau awak nak tengok cek balik nota ya. Okey, kita tengok. Ya, ini nampak. Ni memang dah ada kat sini. Aduh. Ini kat sini ada nota yang saya dah bagi pada awak ni kan. Okey. Perindustrian. Kau tengok ni. Bifidobacteria untuk barangan kulit. Okay, mungkin nak buat kulit tu kan jadi macam dibuang kekotoran ya. Okay, bau dan sebagainya. Okay, yeast untuk makanan. Tengok ya. Lactobacillus ini adalah untuk minuman ataupun yang disebut sebagai yogurt. Okey, dia minta tadi, soalan tadi adalah yang kedua apa? Selain daripada, perubatan ya. Okey, kalau perubatan, cuba tengok perubatan. Ini perubatan. Nama mikroorganisma awak boleh tulis itu. Penicillium chrysogenum untuk membuat antibiotik menggunakan penicillin. Okey, seterusnya ialah nama bakteria tersebut ialah DNA recombinant E. coli. Ini adalah hormon iaitu insulin ya. Dan seterusnya, ada kat sini ya. Virus yang digunakan sebagai vaksin ya untuk menghapuskan virus yang merebak, diguna virus jugalah. Rotavirus, ada kat sini Salmonella poliovirus. Ini adalah disebut sebagai vaksin. Betul ya. Bifidobacteria. Rotavirus, Salmonella betul ya, digunakan dalam perubatan untuk menghasilkan vaksin. Right, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Untuk pertanian. Apakah dia? Boleh tengok balik nota untuk pertanian, apa dia? Ini dia pertanian. Untuk pencernaan haiwan iaitu bifidobacteria dan juga bakteria penetritan. Ini nama bakteria tu ialah Nitrobacteria sp dan Nitrosomonas sp. Bakteria penetritan. Awak ingat apa dia? Penetritan macam nitrate kan? Ini mungkin kalau tak silap untuk dicampur dengan tanah. Untuk mungkin di sini untuk menyuburkan tanah ya. Alright, untuk pertanian bakteria penetritan ya, boleh jadi kalau saya tak silap untuk menyuburkan tanah. Macam baja lah. Seterusnya. Soalan yang kedua. Berikan satu contoh jenis ubat yang dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma berikut. Mikroorganisma yang berfaedah. Jenis ubat ya yang dia nak ya. Beri satu contoh jenis ubat yang dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma yang berfaedah. Ubat apa? Dan yang kedua, dia buat satu jenis ubat juga, contoh ya, yang dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma yang berbahaya. Tengok nota balik. Tengok nota. Ini semua mikroorganisma yang berfaedah, betul tak? Dia membantu kita dalam industri makanan, membantu kita dalam industri pertanian dan juga dalam bidang perubatan. Untuk yang mikroorganisma yang berbahaya digunakan untuk apa?
Hmm? Apa jawapan kamu? Okey, soalan yang kedua itu, dia nak tahu apakah jenis ubat yang dihasilkan dengan menggunakan mikroorganisma yang berfaedah. Apa jawapan kamu? Okey, saya tengok jawapan awak dulu Okey, mana jawapan? Serum. Serum bakteria. Awak kata serum bakteria. Okey, jawapan ini untuk A ni adalah antibiotik. Dia berfaedah kalau tengok kat situ untuk bidang perubatan. Okey, mikroorganisma yang berfaedah ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit. So kita kata dia mikroorganisma yang berfaedah. Okey, sekiranya kita guna mikroorganisma yang berbahaya ini untuk dijadikan ubat. Contohnya seperti apa? Itu kan baru ni kan ada tersebarnya virus yang berbahaya, betul tak? So dia gunakan organisma yang berbahaya juga masuk dalam badan untuk melawan mikroorganisma yang sudah dijangkiti di dalam badan itu. Maknanya dia guna kat sini kita namakan dia sebagai vaksin. Okay, kalau awak tengok di sini vaksin di sini ada so maksudnya rotavirus ni berbahaya sebenarnya, tapi digunakan sebagai vaksin untuk melawan virus yang telah tersedia masuk ke dalam badan yang telah menyebabkan penyakit. Selain daripada itu, mereka gunakan Salmonella sp dan juga polio virus. Ini nama polio ni ini kita rasa, bukan rasa lah, saya yakin ini adalah mungkin untuk penyakit polio untuk membenteras penyakit polio, dia gunakan polio virus sebagai vaksin. Maknanya virus juga digunakan untuk mengubati penyakit itu dalam bentuk vaksin. Boleh faham? Okey Okey, kalau awak tengok di situ, okey kejap di sini awak tengok nombor 2 ni, mikroorganisma yang berfaedah adalah seperti antibiotik untuk mengubati penyakit, dijadikan ubat mikroorganisma itu dijadikan ubat untuk mengubati penyakit, tapi itu untuk ke arah kebaikan. Okey, mikroorganisma yang juga dijadikan ubat dan mikroorganisma ni juga boleh dikatakan dalam kategori yang berbahaya, digunakan untuk menghapuskan penyakit yang lain dan ada jawapan tadilah. Okey, nombor 3. Apakah ekoenzim? Berikan satu contoh kegunaan ekoenzim. Apa jawapan kamu? Apakah dia ekoenzim? Ekoenzim tu apa? Digunakan untuk siapa nak jawab? Okey, cuba. Ekoenzim adalah balik pula kepada sini kan. Itu dia. Okey. Di sini awak tengok nota di sini kan. Okey, larutan pembersih ekoenzim dijadikan sebagai larutan pembersih. Ni tengok sini Penggunaan larutan ekoenzim sebagai pembersih bahan berminyak merupakan satu aplikasi teknologi hijau. Okey, dipanggil teknologi hijau Maknanya dia guna bahan semula jadi dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa melalui bahagian rawatan dan pemprosesan di Malaysia. Okey, ini menjimatkan kos dan kita guna bahan-bahan yang terdapat di sekitar alam yang ada kaitan dengan alam
Okey, itu sisa-sisa buah-buahan dan juga sisa sayuran. Okey. Dia adalah pembersih ya, larutan pembersih ekoenzim. Okey, soalan yang seterusnya. Berikan satu contoh kegunaan ekoenzim. Berikan satu contoh kegunaan, ya betul ya. Hasil semula jadi betul Siti Ruqyah dari buah dan sayur yang tidak digunakan lagi lah. Mungkin yang sayur yang orang dah tak segar lah kan. Okey, dikumpul dan mungkin dalam ni nampak, kalau awak tengok dalam botol tu nampak macam dia kena jeruk. Mungkin diletakkan air ataupun bahan-bahan tertentu ya untuk menjadikan dia lebih berkesan di situ. Okey, berikan satu contoh kegunaan ekoenzim. Contoh ekoenzim apa? Hmm. Mhm. Okey. Apa dia kegunaan ekoenzim? Ada kat sini ya. Untuk dia tengok ni kan, ekoenzim adalah dibuat secara penapaian sisa pertanian dan merawat sisa kumbahan. Okey, melalui proses penapaian. Penapaian apa? Penapaian. Macam buat tapai Okey, dia digunakan dalam sektor pengurusan sisa dan air. Okey, pengurusan sisa dan juga air sisa melalui bahagian rawatan dan pemprosesan. Okey, itulah kegunaan dia kan. Okey, faham semua? Boleh faham? Okey, awak kena check nota tau. Okey, kena check nota supaya kamu dah betul-betul faham. Tak apa, soalan ni saya kita bincangkan soalan ni pada masa yang sama, boleh dijadikan sebagai ulang kaji ya untuk topik untuk bab 1 ini. Okey, seterusnya kita pergi pada topik baru iaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Pencegahan dan cara rawatan untuk merawat penyakit ini yang disebabkan oleh mikroorganisma. Patogen ialah mikroorganisma berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Contohnya coronavirus adalah patogen baru yang menyebabkan penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Okey ya. Teknik yang digunakan salah satu ialah menggunakan teknik aseptik. Okay, merupakan satu prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang pemindahan patogen antara bahagian badan pesakit dengan kawasan persekitarannya iaitu dengan mengawal penyebaran patogen. Teknik aseptik. Okey, apa yang dibuat? Cuci tangan, betul tak? Ni ada ni kat sini ni. Alright, dia kata sini teknik aseptik dapat menyingkirkan patogen yang sedia ada ataupun yang berhampiran sebelum pesakit itu dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh patogen yang berkaitan. Ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh suatu patogen adalah lebih baik daripada merawat seorang yang telah dijangkit. Maknanya dia mengambil langkah berjaga-jaga sebelum pesakit mendapat penyakit tersebut. Contoh kan macam baru ni kan ada COVID-19 kan, okay, menyerang seluruh dunia. So salah satu cara ialah awak pakai mask. Betul tak? Pakai topeng tutup muka, betul tak? Bukan seluruh muka lah, sebahagian lah daripada muka kamu. Terutama sekali bahagian hidung dan juga mulut. Sebab bahagian hidung tu adalah saluran pernafasan sebab dia nak mengelakkan daripada virus-virus tersebut memasuki rongga pernafasan. So tutuplah hidung dan juga rongga mulut kan, bagi tutup mulut tu. Okey, itu salah satu usaha untuk mencegah lah. Okey. Ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, kita dah baca tadi. Teknik aseptik yang digunakan adalah seperti satu
pensterilan. Okay, pensterilan. Kat sini pensterilan ni ada cara dia lah yang digunakan di makmal. Yang kedua, pendidihan. Okay, didihkan dia maknanya rebus, rebus dulu kan. Okay, ini mungkin alat-alat yang digunakan lah. Alright, dan C, penggunaan antiseptik, sabun antiseptik ataupun peralatan-peralatan lah. Okay, kain, tuala, okay, digunakan inilah bahan-bahan ini. Mungkin dibasuh ke, direndam ke, ya. Dan juga di penggunaan disinfektan. Disinfektan ni macam contohlah mungkin sabun, pembersih kan, cuci lantai, semua ada bahan yang mengandungi antibakteria kat dalam tu. Okey, dan juga penggunaan sinaran. Okey, mungkin ada guna cahaya lampu yang boleh mengelakkan daripada virus tersebut terkena. Itu hari tu kita ada sebut tentang cahaya ultraviolet, betul tak? Cahaya ultraviolet ataupun ultra ungu. Okey, faham ya? Ini adalah lebih kepada mencegah. Okey, teknik yang pertama, teknik aseptik adalah teknik mencegah. Yang seterusnya ialah pensterilan. Okey, pensterilan, okey, apa yang dibuat dalam pensterilan? Pensterilan bermaksud membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek ataupun persekitaran. Antara kaedah pensterilan yang digunakan adalah menggunakan haba, contohnya autoclave. Okey, suhu di dalam autoclave yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Okey, ini kaedah yang pertama dalam pensterilan. Kedua, menggunakan bahan kimia. Contohnya sabun. Sabun sebenarnya dia lebih bersifat alkali, betul tak? Okey, kalau awak cek sabun dia lebih pada 7 lah. Okey. Bahan kimia, dia bukan bahan kimia yang tidak boleh digunakan, maknanya boleh lagi lah ya, digunakan untuk tangan kita ya, sesuai. Okey, larutan sabun mempunyai nilai pH yang tinggi, dapat membunuh mikroorganisma dan juga spora. Maksudnya pH yang tinggi ni maknanya beralkali. Okey, dia lebih tinggi alkalinya. Okey, C, sinaran. Ni disebut tadi ya. Contoh sinaran ultra ungu ataupun ultraviolet. Sinar ungu, ultra ungu merupakan sinaran mengion yang dapat membunuh mikroorganisma. Okey, selain daripada itu, di tekanan tinggi. Pressure cooker, ni periuk tekanan, pressure cooker kat rumah ada kot. Okey, tekanan tinggi dalam periuk tekanan meningkatkan takat didih cecair. Cecair yang mendidih pada takat didih yang lebih tinggi dapat membunuh mikroorganisma. Dan akhir sekali di sini adalah penapis seperti penapis P100. Penapis P100 ini digunakan untuk menghalang zarah-zarah termasuklah mikroorganisma dengan saiz yang lebih daripada 0.3 mikrometer kan, panggil mikro okey. Alright, so faham ya, pensterilan maksudnya dalam usaha untuk mengelakkan daripada terkena bakteria, so anda akan menggunakan haba, menggunakan bahan kimia, menggunakan sinaran, menggunakan tekanan tinggi. Ini tekanan tinggi ni ada kaitan dengan haba juga. Dan juga penapis. Okay. Boleh faham? Ini semua saya tak silap peralatan ni semua kita boleh jumpa dekat dalam makmal lah. Guru kamu mungkin ada contoh-contoh bahan yang boleh ditunjukkan pada para pelajar di dalam makmal. Okey, seterusnya. Seterusnya ini adalah bawah topik pencegahan dan rawatan penyakit ini menggunakan pendidihan. Ini guna suhu lah.
Okey, pendidih air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma dan bukannya spora. Dan bukan sporanya pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. Okey, semuanya mungkin dipanaskan dahululah. Okey, C, kebanyakan spora mikroorganisma dapat bertahan pada suhu tinggi melebihi 100 darjah Celsius dan tidak dapat dibunuh oleh air yang mendidih pada suhu 100 darjah. Maknanya 100 darjah tu tidak membunuh lagi spora. Maksudnya kena lebih tinggi daripada 100 darjah Celsius barulah spora tu mati. Okey ya, boleh faham? Selain daripada itu, cara antiseptik tadi kita ada sebut tentang antiseptik kan? Kat mana tadi? Antiseptik. Kat mana? Penggunaan antiseptik. Yang sebelum topik ni lah ada sebut ya. Okey. Kita tengok pada antiseptik ini merupakan bahan kimia yang boleh disapu pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma yang berbahaya. Okey, saya tengok dalam gambar ni, okey, antiseptik ni berwarna macam oranye kan. Saya rasa kita pernah jumpa kan, bila luka, okey, untuk mengelakkan daripada dijangkiti kuman, doktor akan sapulah ubat, kita kata ubat kan. Ubat yang berwarna oranye ini. Contoh antiseptik ialah akriflavin, ubat kuning ataupun providon, ubat biru dan alkohol isopropyl 70% IPA ni sebut IPA, isopropyl alkohol. Okey, A tu Allah Alam, alkohol, ya. Isopropyl alkohol, IPA. Okey, nombor 3, sesetengah antiseptik seperti akriflavin dan povidone boleh membunuh mikroorganisma dan sesetengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalangkan pertumbuhan mikroorganisma. Isopropyl alkohol 70% pula digunakan untuk antiseptik dan ejen pengsterilan. Okey, maknanya semuanya adalah untuk mencegah daripada bakteria masuk ke dalam badan kita lah. Okey, semua perlu dipanaskan, betul tak? Sebab kita boleh bunuh mikroorganisma dan juga kita sapu bahan kimia yang selamat lah di atas kulit kita ni kan. Alright, selain daripada antiseptik, kita boleh guna disinfektan. Okey, disinfektan contoh ya. Okey, ini definisi dia. Merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas, kolam renang untuk membunuh mikroorganisma seperti patogen. Tengok kolam renang, kalau bagi saya kolam renang ni semua orang masuk, betul tak? Okay, kadang-kadang ada yang tersilap yang nakal sikit, mungkin dia buang air kat dalam kolam untuk orang ramai main, dia buang air kat dalam tu kan. Sebenarnya kalau bagi saya kolam public lah, kolam public tu bagi saya kurang bersih lah. Sebab macam-macam lah, kalau orang ada penyakit ke apa ke mungkin boleh terkena juga kan. So pergi kalau mungkin aku pergi mana? Pergi sungai ke kan, ataupun pergi tepi laut yang airnya mengalir kalau kolam ni air tak mengalir, lepas tu ramai pula masuk kan, bahaya. Okey, disinfektan tadi bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar ni sebab dia nak basuh ni, nak basuh cadar, nak basuh tandas dan juga kolam renang perlu dicuci ya. Okey, kolam renang perlu dicuci, kalau tidak tempat macam-macam bakteria beranak kat dalam kolam tu. Okey, tugas ni ialah untuk membunuh mikroorganisma terutama patogen. Okey, okey bagus. Siti Rukiah, minyak gamat antiseptik. Boleh jadi ya sebab dia guna binatang tu ya,
binatang gamat tu kan. Boleh jadi dia ada unsur tersebutnya yang boleh mengubati sesetengah penyakit. Lebih pada macam penyakit kulit, betul tak? Sapu-sapu untuk menyegarkan balik, menahan daripada gatal, yes. Boleh jadi ada unsur-unsur tersebut lah. Okay. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit ataupun luka. Contoh, disinfektan yang digunakan dalam kehidupan harian adalah seperti bahan peluntur. Apa bahan peluntur yang selalu kita guna? Clorox ya? Kita buat cuci toilet, betul tak? Cuci mangkuk tandas, that is bahan peluntur. Dan juga hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida dan juga klorin. Klorin digunakan untuk apa? Membersihkan, tak silap dia nak buang mungkinlah mikroorganisma ke apa yang ada kat dalam air klorin bau dia teruk sikit kan. Okey. Seterusnya menggunakan sinaran. Okey, sinaran mengion berkeamatan tinggi seperti sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinar ungu mempunyai kuasa penembusan yang rendah, boleh membunuh kebanyakan mikroorganisma dalam udara. Sebagai contoh, sinar ungu, ultra ungu lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma dalam udara di dalam bilik. Okey. So dalam bilik bedah, ada sinaran ultra ungu. Okey. Mungkinlah dalam bilik bedah tu dia punya cahaya tu dia guna ultra ungu, tapi bila doktor nak bedah tu dia akan halakan satu macam lampu kan, macam lampu besar yang fokus dekat bahagian yang untuk dibedah. Sebab apa, kalau guna ultra ungu saja mestilah keadaan bilik dalam bilik pembedahan tersebut menjadi malap pula kan. Okay, dia ada lampu khas lah yang fokus pada bahagian yang nak dibedah tadi. Okay, alright. So, okay, itu dia. Kita pergi kepada yang seterusnya iaitu antibiotik. Tapi kalau awak tengok antibiotik gamat ni kan, cuba tengok pada laporan-laporan yang lebih berbentuk saintifik tentang kandungan gamat tersebut. Awak boleh dalam Google kan, kita tengok orang kata bahasa dalam perubatan yang berkaitan dengan gamat tu. Gamat tu apa dia bahasa perubatan dia, cuba tengok kajian yang orang buat Boleh, saya rasa mungkin ada Okey, antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan bakteria seperti kolera. Kolera ni adalah jangkitan mikroorganisma bakteria dalam air. Biasa kolera ni kalau lepas banjir kan, telaga, punca-punca air, mungkin kat sungai ke apa, mungkin ada mikroorganisma yang telah memasuki kawasan punca air tersebut lah. So sebab tu bila orang pergi minum, boleh menyebabkan penyakit dan juga boleh menyebabkan kematian juga ni kena jaga-jagalah masa waktu banjir kan. Selain daripada tu pneumonia. Pneumonia. Pneumonia ni apa? Dia macam dia macam selsema ataupun paru-paru berair, mungkin kat situ lah. Dan juga TB. TB ni batuk kering ni dekat negara kita sangat terkawal. Penyakit-penyakit ini kerana mereka telah memberi anak-anak yang masih kecil tu antivirus. Kepada penyakit-penyakit ini telah diberi pada peringkat awal sebab tu jarang kita dengar penyakit-penyakit ni. Antibiotik tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus seperti demam, selsema,
dan batuk biasa. Antibiotik tidak berkesan untuk merawat jangkitan virus seperti demam, sesama dan batuk biasa. Cuma mungkin kalau kita pergi berjumpa doktor, okey, kalau nampak selsema kita tu terdapat jangkitan, biasanya dekat tekak kita kan. Tekak kita tu kan ada warna merah, doktor kata oh tekak you dah bengkak, dia kata kan. Yang itu dia akan mula bagi antivirus untuk mengelak daripada tu anak tekak yang membengkak tadilah di kawasan kawasan yang kita nak telan tu kan, sakit kan. Itu dia bagi antibiotik. Tapi kalau sekadar demam, selsema dan batuk, dia tak bagi antibiotik lagi lah. Okey, untuk seterusnya antibiotik, okey, kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Okey, dipanggil sebagai kerintangan antibiotik. Oleh itu, antibiotik tersebut tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Maksudnya ada masa di mana antibiotik itu tidak lagi berkesan untuk membunuh bakteria tersebut. Maksudnya apa? Kena guna antibiotik yang lain pula lah. Lebih power daripada tu lah kan, sebab ni dah tak larat dah nak bunuh kuman tu. Maksudnya kena cari ubat lain ataupun antibiotik yang lain lah. Itu disebut sebagai kerintangan antibiotik. Maksudnya dia tidak lagi berupaya ataupun hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Tak kuat lagi, not good, not strong enough, dia panggil kan. Tak kuat untuk melawan bakteria tersebut. Okey, nombor 3, kerintangan antibiotik adalah bahaya kerana boleh menyebabkan kita lebih mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit, termasuklah penyakit jangkitan bakteria. Maksudnya kena usahakan cari ubat lain lah. Okey, punca berlaku kerintangan antibiotik adalah seperti yang berikut. Penggunaan antibiotik yang berlebihan, terlalu banyak, lebih makan. Mungkin doktor kata makan 1 biji ataupun 2 biji sehari, awak bantai berapa? Lebih daripada tu. Okay. So dia tidak akan berkesan. Dia macam mungkin dia boleh berfungsi pada tahap yang optimum. Kalau lebih sangat tak boleh lah. Okay, pengambilan antibiotik tanpa mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Maknanya tak ikut preskripsi yang telah diberitahu oleh pihak klinik ataupun doktor tersebut lah. Okey, maknanya awak kena ikut preskripsi doktor lah, jangan pandai-pandai ya. Ubat ni bahaya juga kalau awak makan ikut cara yang telah diberikan oleh pihak hospital ataupun doktor, dia akan boleh menyembuh. Tetapi kalau awak tak ikut cara yang betul, dia sudah tidak berkesan lagi. Tidak boleh berfungsi pada tahap yang optimum. Okey, C, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Okey, maknanya biasanya kan kalau awak tengok, kalau doktor bagi antibiotik, dia suruh you habiskan. Betul tak? Contoh kan, dia bagi you 1 paket, you makan katalah dalam 1 paket tu katalah ya, ada 8 lah, ada 8 pil kan. Awak makan 4, separuh tu dah baik. Betul tak? Betul awak tak makan dah. Penyakit tu akan datang balik. Awak faham tak? Sakit tu akan datang balik. Sebab apa? Antibiotik tu, biasanya antibiotik disuruh oleh doktor, disuruh awak habiskan walaupun sudah nampak baik kan. Kena habiskan juga. Okay, faham ya? Maknanya kat sinilah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Tak ikut apa yang disuruh oleh doktor. Boleh ya? Okey. Ada soalan? Minyak gamat antiseptik. Okey, tadi kita dah jawab yang itu. Okey, eksperimen ini adalah kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, tujuan mengkaji kesan kepekatan antibiotik penisilin terhadap pertumbuhan bakteria. Penisilin dulu, diorang jual tahu ubat penisilin dulu.
Dan terus saya ingat lagi dululah masa kecil kan, kalau ada luka, penicillin tu dia nak hancur-hancurkan, dia letak atas muka. Tapi sekarang semua makan je kan, semua tak? Dulu, mungkin orang tua dululah. Okey, kepenyataan masalah. Apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria? Hipotesis. Hipotesis ialah andaian Awak buat andaian, tak tentu lagi betul atau tidak cuma andaian sahaja. So awak nak buktikan andaian anda ni betul ataupun tidak. Okay. So you buat andaian, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Betul atau tidak? Maksudnya lagi banyak you letak antibiotik, lebih banyak bakteria yang mati. Rendahlah pertumbuhan dia, maksudnya lebih banyak bakteria yang yang mati. Okay, gunakan semualah. Ada pun boleh ubah boleh ubah dimanipulasi kepekatan antibiotik, boleh ubah bergerak balas, luas kawasan jernih, boleh ubah dimalarkan jenis bakteria. Dan situ ada tentang bahan dan radas. Okey. Di sini awak boleh lihat susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.35 disediakan. Ini adalah ceper kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin. Okey. Penicillin tadi antibiotik kan? Okey. Di sini ceper kertas turas yang direndamkan dalam air suling. Agar nutrien dan kultur bakteria ni ya. Okey, ceper kertas turas. Ini awak tengok ini adalah piring Petri. Okey, piring Petri ni dan diletakkan agar-agar nutrien steril dan kultur bakteria. Ni kultur bakteria ni atas ni warna kuning ni. Lepas tu awak letak kat sini yang pertama ceper kertas turas direndam dalam larutan penicillin. Kertas turas yang direndam dalam air suling. Agar-agar neutral dan kultur bakteria. Okey tadi ceper kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 10%. Yang ni 30%, yang ni 10%. Yang ni 20%. Okey nampak tak? Kepekatan dia lain-lain kan? Okey apa dia? Dia punya outcome dia. Result dia apa? Result dia pemerhatian. Pemerhatian dia. Okey, yang ni yang zero air suling. Sini 10%, 20%, 30%. So, luas kawasan jernih, kepekatan antibiotik, luas kawasan jernih kosong. Air suling tak ada. Dia nak tengok pertumbuhan kan? Okey, maknanya kalau awak tengok sini, kepekatan yang tinggi, dia punya bacaan juga tinggi daripada yang lain. Betul? 10% kepekatan antibiotik yang ini. Luas kawasan jernih pertumbuhan bakteria tadi ialah 1.5. Okey, untuk 20%, 2.0, 30%, 2.5. Maksudnya apa? Lebih pekat antibiotik, lebih banyak bakteria, bukan menggalakkan pertumbuhan, sorry ya. Lebih banyak bakteria yang mati. Sebab antibiotik ni kan dia membunuh bakteria kan. Dia membunuh bakteria, maknanya dia menyekat pertumbuhan, bukan menggalakkan pertumbuhan, silap saya tadi. Membantu ataupun menyekat pertumbuhan dia. So 30% lebih luas. Maknanya dia membunuh bakteria ni lebih banyak. Okay. Alright, luas kawasan semakin luas dengan kepekatan yang tinggi. Perbincangan. Dalam eksperimen ini, ceper kertas turas yang direndamkan dalam air suling digunakan sebagai kawalan. Kawasan jernih pada agar-agar nutrien merupakan kawasan tanpa bakteria atau kawasan pertumbuhan bakteria yang terencat. Ini kan yang terencat. Maksudnya bakteria banyak mati lah kat sini. Okay.
Lebih pekat, lebih banyak kawasan bakteria yang mati. Maksudnya dia nak kepekatan yang tinggi lah, memberi hasil yang lebih baik lah. Okay. Apa dia? Kawasan jernih pada agar agar-agar nutrien merupakan kawasan tanpa bakteria atau kawasan pertumbuhan bakteria yang terencat. Oleh itu, kawasan jernih yang terbentuk mengelilingi cepir turas yang mengandungi penisilin menunjukkan tindakan penisilin yang merencat pertumbuhan bakteria ataupun pembunuh bakteria. Awak tengok contoh 10% kan? Dia mematikan bakteria tetapi dalam kawasan dia ni awak tengok lebih kecil kan. So maksudnya dia tak berapa kuat lah. Mematikan bakteria tu tak berapa kuat. Ini lebih kuat lah. Lebih pekat, lebih bagus. Okey, kawasan jernih yang mengelilingi cepir kertas turas yang mengandungi penisilin berpekatan tinggi adalah lebih besar dan luas kawasan-kawasan jernih, luas daripada kawasan jernih yang mengelilingi cepir kertas mengandungi penisilin berkepekatan rendah. Apa tu? Kawasan jenis yang mengelilingi cepir kertas turas mengandungi penisilin yang berkepekatan tinggi adalah lebih besar, betul. Lebih pekat, lebih luas kawasan dan lebih kurang pekat, lebih kecil kawasannya. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi kepekatan penisilin, semakin besar perencatan berlaku pertumbuhan bakteria yang ditindakkan oleh penisilin. Maknanya ditindakkan maksud penisilin tu berupaya untuk membunuh bakteria tersebut lah, dengan kata lain kan. Okey, faham Kesimpulan, hipotesis betul tak? Apa hipotesis tadi? Hipotesis tadi apa? Teng teng teng. Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Betul tak? Makin pekat, makin rendah pertumbuhan. Betul atau tidak? Ya, betul atau tidak? Hipotesisnya? Betul atau tidak hipotesisnya? Betul. Okey, so awak tulis tu. Hipotesis diterima. Maksudnya diterima tu maknanya betul lah. Apa yang awak buat andaian pada peringkat permulaan tadi betul. So awak cakap hipotesis diterima. Semakin tinggi kepekatan sesuatu antibiotik, semakin terencat pertumbuhan bakteria yang disebabkan oleh antibiotik tersebut. Makin pekat, makin terencatlah bakteria tersebut. Boleh faham? Boleh ya? Okey semua? Okey Siti Rukia. Alright, bagus. Ubat tahan kurangkan sakit itu dikira antibiotik ke cikgu? Dia bergantunglah tengok ubat tu dibuat daripada bahan apa kan. Boleh jadi kalau contohlah mungkin dia buat daripada akar-akar kayu, betul tak? Daun-daun. Boleh jadi bahan-bahan tersebut mengandungi unsur-unsur antiseptik tadi. Okay, mengandungi unsur-unsur antiseptik ataupun yang berada dalam antibiotik tersebut Okay, saya lebih faham. Kita tak tahu kan macam orang zaman dahulu kan dia orang guna perubatan daripada bahan-bahan alami, akar kayu, daun-daun dan sebagainya. Mereka pun tak tahu dari segi saintifik tapi mereka buat trial and error mungkin kan, cuba kan. Okay, doktor. Okay, kita bukan doktor lah, kita kata macam tabib, dia panggil tabib zaman dulu. Bukan bomoh Bomoh ni macam lain sikit kan. Dia mungkin dia gunakan cara lain. Tapi kita kata tabib, tabib ni macam doktor lah zaman dahulu kan. Dia mungkin mencuba beberapa jenis akar kayu untuk mengenal pasti keberkesanan. Okay, tapi dia tak tahu benda tu ada antiseptik, dia tak tahu pun perkataan tu kan. Okay, kita zaman sekarang lah dia beritahu dinamakan apa tu tadi, antibiotik kan, antibiotik, antiseptik, tapi ni antibiotik Okay, alright saya harap semua faham untuk perbincangan kita. Ada berapa lagi? Okay, masa ada lebih kurang 30 minit. Okay, kita boleh tengok di sini kaedah rawatan penyakit berjangkit. Kaedah rawatan penyakit berjangkit, Rajah 1.37 menunjukkan contoh penyakit berjangkit dan patogennya. Alamak,
Penyakit berjangkit seperti pneumonia. Okey, pneumonia paru-paru berair lah. Okey, pneumonia paru-paru berair disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, sejenis bakteria, dan boleh dirawat menggunakan antibiotik seperti penicillin, chloramphenicol dan tetracyclina. Ayo, ini ya kalau jadi doktor ni nak kena hafal semua ni. Siapa minat bio dan minat nak jadi doktor pada masa akan datang, ini semua kena tahu kena ingat ni bakteria apa, macam mana nak menyembuhkannya. Sebab awak nak prescribe, awak nak memberi ubat kan, so awak kena tahulah. Okay, okay. Alright, so seterusnya untuk penyakit etheric foot. Etheric foot ni disebabkan oleh fungi ya. Fungi ni kulat-kulat ya, sejenis kulat. Okey, jadi fungi ni nama dia Trichophyton rubrum. Nama berbelit lidah. Okey, dirawat dengan menggunakan antifungal seperti ubat lah ni. Clotrimazole, terbinafin dan amphotericin B. Tu dia. Antifungal ni ubat lah. Ni ubat untuk antifungal. Okey. Kayap. Okey, kayap ni juga adalah sejenis kulat ya yang naik dekat permukaan kulit kita yang mungkin awak tak jaga kebersihan lah. Badan kita ni kan kena selalu mandi. Kalau mandi tu tak boleh lah mandi macam kobau, betul tak? Kena sabun-sabun sikit, sabun biar bersih. Tak boleh lah mandi saja tanpa mencucinya dengan sabun untuk mengeluarkan segala kotoran ya, dan juga bakteria yang mungkin melekat pada badan. Kalau dibiarkan lama kelamaan akan naiklah benda-benda macam ni kan. Ini adalah kayap ini juga bahaya Kayap, ada setengah kayap boleh membunuh tau. Okey, kayap sikit-sikit tak apa. Kalau ada setengah kayap tu dia macam dia agresif. Tapi yang pelik kan, ni pengalaman saya kan. Bukan saya yang kena, tengok adalah orang yang saya kenal. Dia pergi jumpa bomoh. Dan bomoh tu guna saya tak silap macam tepung beras macam tu. Tepung beras, dia baca-baca, dia tepek-tepek kat situ. Dan gunakan daun apa dah saya tak ingat tu yang tajam-tajam tu kan untuk. Sebenarnya kalau ikutkan logik kan, daun tajam tu sebab digunakan untuk sapu-sapu dekat bahagian tu kiranya gatal. Actually daun tu dia ada macam tajam-tajam sikit ujung tau, untuk mungkin lah kalau awak gatal kan, kalau awak kebas-kebas daun tu dia macam seolah-olah awak tak boleh garu dengan tangan sebab ni akan jadi merebak. Awak pegang tangan awak pegang kat tempat tu, lepas tu awak pergi pegang tempat lain pula, boleh merebak Okey, so tetapi di sini awak boleh lihat bahawa doktor juga boleh mengubati penyakit kayap ini dengan mengambil, sekarang ni kan bidang perubatan sudah advance kan. Okey, awak boleh ambil ubat. Okey, awak tengok kayap ini adalah, tengok dahsyat bentuk dia, disebabkan oleh virus yang dinamakan varicella zoster. Dirawat dengan antiviral. Okey, apa nama antiviral ini? Ini virus juga sebenarnya. Ni virus juga ni. Acyclovir alamak saya nak sebut payah ni, valacyclovir interferons. Okey, ini semua sepatutnya adalah dalam bentuk virus juga untuk melawan virus ini. Sebab tu dia panggil antiviral. Okey. Okey. Boleh faham? Boleh? Ubat tahan. Okey, soalan yang sama. Senyap je semua malam ni kan? Siti Rokia je angkat thumbs up dekat saya. Yang lain semua senyap. Ada berapa orang? Ya Allah, ada 4 orang je. SPM 4 orang. Mungkin semua sibuk kan? Tak apa. Alright. So,
kita pergi pada seterusnya. Kalau sempat kita jawab soalan ya. Berikan 3 contoh teknik aseptik. Okey, tengok balik nota. Apakah dia 3 jenis, 3 contoh aseptik. 3 contoh teknik aseptik. Okay, kita tengok balik nota kita belajar tadi kan. Teknik aseptik. Ini teknik aseptik bukan? Cuba tengok di sini. Okay. Alright, this one. Okay. Ini adalah teknik aseptik. Banyak ni teknik aseptik ni. Apa tu? 1 pensterilan, 2 pendidihan, 3 antiseptik, 4 disinfektan, 5 sinaran dan 6 antibiotik. Oh, banyak. Dia nak berapa? Soalan dia nak berapa? 3. Saya bagi 6. Betul? Betul ke tak? Ni 1.3 kan? Okey, untuk ni awak boleh bagi jawapan. 1, pensterilan, 2, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan dan juga penggunaan sinaran. Ada 6 tadi, awak jawab 3. Sebab dia suruh berikan, cuma awak senaraikan lah. Nyatakan konsep teknik aseptik. Nyatakan konsep teknik aseptik. Teknik aseptik konsep dia apa? Cuba tengok di sini. Aseptik di sini. Teknik dia adalah merupakan satu prosedur kesihatan jalanan untuk menghalang pemindahan patogen antara bahagian badan dengan kawasan persekitaran. Maksudnya lebih kepada bersifat pencegahan. Okey, lebih kepada bersifat mencegah. Betul. Okey, nyatakan konsep teknik aseptik lebih kepada apa? Mencegah lebih baik daripada merawat. Itu konsep. Dia lebih fokus kepada pencegahan sebelum dijangkiti, sebelum dihinggapi oleh bakteria ataupun mikroorganisma tersebut. Okey, untuk D, bagaimanakah periuk tekanan digunakan untuk pensterilan? Bagaimanakah periuk tekanan digunakan untuk pensterilan? Tadi ada cerita pasal spora apa semua kan. Okey. Okey, awak boleh jawab bagaimana periuk tekanan digunakan. Awak boleh tengok. Okey, sekejap ya. Okey, ada berapa orang lagi tinggal? Ada 4 orang. Okey. Periuk tekanan ini adalah satu cara untuk mendidihkan, untuk mematikan bakteria dengan menggunakan tahap didih 100 darjah Celsius. Hanya bakteria sahaja yang, mikroorganisma sahaja yang mati, tetapi sporanya tak mati. Sporanya tak mati maksudnya awak kena didihkan lebih daripada 100 darjah Celsius. Mesti melebihi 100 darjah Celsius. Itu adalah cara periuk tekanan. Okey, saya bacakan sini. Takat didih air meningkat. Ini untuk jawapan nombor 3 ya. Takat didih air meningkat di bawah tekanan yang tinggi dalam periuk tekanan. Steam yang dihasilkan dalam periuk tekanan pada suhu yang melebihi 100 darjah Celsius digunakan untuk membunuh mikroorganisma dan sporanya. Maksudnya dalam periuk tekanan tu sangat-sangat tinggi dia punya haba. Dia lah lebih daripada 100 darjah Celsius. Okey, soalan untuk nombor 4. Okey, clear semua? Clear? Okey, ada ultra ungu, alright. Untuk nombor 4, bandingkan dan bezakan antara antiseptik dan disinfektan. Okey, apa dia perbezaan antara antiseptik dan disinfektan? Apa beza dia? Okey, siapa nak jawab? Okey, cuba jawab. Ada lebih kurang 4 orang pelajar ni. 5 orang pelajar, cuba. Apakah perbezaan antara antiseptik dan juga disinfektan?
Siapa nak jawab? Tereng. Siapa? Fatimah Zahra cuba. Siti Rukiah. Tak apa. Kita tinggal, kalau tinggal beberapa orang pun saya akan jawab. Okay, sebab ini adalah apa kita kata tanggungjawab lah kan. Okay, untuk memberi ilmu dalam bidang sains. Okay. Bandingkan dan bezakan antara antiseptik dan disinfektan. So awak boleh tengok di sini. Antiseptik menggunakan bahan kimia yang boleh disapu pada permukaan kulit manusia ataupun luka untuk mencegah jangkitan. Okay, dia sapu dekat badan manusia tau. Ada ubat lah, ubat kuning, ubat biru, macam-macam ni lah. Okay, awak sebutlah situ apa dia kan. Disinfektan adalah bahan kimia dia adalah bahan kimia disinfektan. Awak ingat kalau sebut disinfektan je awak ingat apa tu Clorox. Clorox apa? Chlorine. Ni bahan peluntur. Ini digunakan untuk membersihkan kawasan yang boleh dihinggapi oleh mikroorganisma ni kalau tidak dibersihkan. Contohnya seperti tempat-tempat, contoh seperti dalam tandas, mangkuk tandas. Klorin kan guna kolam renang. Okay, kolam renang guna klorin, kolam renang diguna klorin untuk membersihkan air. Tapi kadang klorin ni juga boleh menghakis kulit ya. Contoh ada setengah orang yang kulitnya kurang kita kata kurang ada pertahanan lah. Kalau terkena banyak klorin dia boleh jadi kulit dia menjadi gatal-gatal boleh jadi ya. Dan juga cadar ya, tengok cadar. Okay, right. Tandas, kolam. Mungkin kawan ni pihak apa ni, Dobi mungkin kan. Dobi ya yang kita hantar pakaian dan dibersihkan pakaian tu. Boleh jadi mereka ada gunakan bahan-bahan ini untuk membersihkan pakaian tersebut. Tapi tak adalah guna bahan peluntur lah. Okay, ada bahan-bahan yang mungkin bersifat lemah sikit lah, tidak menyebabkan kulit kita akan memberi kesan yang tidak baik pada kulit. Okay, alright, seterusnya yang akhir jawapan. Okay, soalan untuk yang last di sini adalah namakan satu contoh sinaran mengion yang digunakan dalam teknik estetik dalam Dewan Pemberdayaan. Okay, itu tadi siapa nama? Fatimah tu dah jawab untuk nombor 5, sinar ultra ungu. Okey, Siti Rukiah, antiseptik untuk benda hidup dan disinfektan untuk benda yang tak hidup. Okey, itu salah satu daripada perbezaan. Okey, perbezaan dia bagus ya. Okey, antiseptik kita boleh sapu dekat benda hidup dan disinfektan tak boleh sapu. Tak boleh sapu, tak boleh kena pun benda hidup. Kena dekat mangkuk tandas tak apa. Betul? Okay. Alright. Boleh faham kan perbincangan untuk malam ini? Actually kita ada soalan ya. Awak nak cuba? Nak cuba ke tak malam ini? Kita ada lebih kurang, tengok jam pukul berapa sekarang? Ada lebih kurang 20 minit, kurang 20 minit lagi. Nak cuba? Okey ya, kalau nak cuba saya tak kisahlah sampai nombor berapa kita stop kat situ okey. Right, saya nak awak jawab jangan saya yang jawab. Kat ni tak best lah. Saya bagi soalan saya yang jawab, tak best. Okey, saya nak awak jawab. Okey, contoh kalau kata nombor 1 awak jawab A, B, C ataupun D, okey. Saya tengok tak apalah, ada 4 orang je lah, sapu je lah. 5 orang okey. Alright. Soalan yang pertama, apakah yang dibentuk oleh flora normal untuk melawan patogen? Apakah yang dibentuk flora normal untuk melawan patogen? A, antigen, B, antibody, C, antibiotik dan D, antiviral. Nombor 1, jawapan. Siapa nak bagi jawapan? Kalau tak ada bagi jawapan tak best. Tak apa, salah pun is okay. At least awak ingat awak buat salah dan awak tahu jawapan yang sebenar.
Okey, apakah yang dibentuk oleh flora normal untuk melawan patogen? Jawapan? Ya, betul. Saya beri tepukan kepada Fatimah Zahra. B, jawapan dia antibody. Antibody, betul ya? Okey, B, jawapan untuk nombor 1. Tulis nombor please. Tulis nombor. Okey, supaya senang ya. Nanti kita pergi pada soalan yang seterusnya, kita tahu soalan yang keberapa. Alright, yang kedua, antara vitamin berikut yang manakah diintesiskan, disintesiskan oleh bakteria dalam flora normal? Vitamin yang manakah disintesiskan oleh bakteria dalam flora normal? A, vitamin A, B, vitamin B, C, vitamin C dan D, vitamin D. Okay, cuba je, tembak je, tak apa. Salah is okay. Cuma bestnya awak tahu soalan apa dan awak dah tahu jawapan dia kan. Kalau salah is okay. Alright, nombor 2, jawapannya ialah vitamin. Yang manakah disintesiskan oleh bakteria? Siapa nak cuba? Okey, bagus. Fatimah Zahra tulis B. Jawapannya ialah vitamin B. Vitamin B. Okey. Laju ni Fatimah Zahra, tengoklah nombor 3 kan. Okey, tak apa. Nombor 2 jawapannya ialah B. Okey, nombor 3. Antara fungi berikut yang manakah unicell? Bukan Universiti Selangor unicell. Unicell maknanya satu sel. Manakah fungi yang berikut merupakan satu sel? A, yeast, B, mucus, C, cendawan dan D, penicillium. Yang mana satu? Nombor 3, jawapannya ialah orang lain tak nak cuba ke? Bagus Fatimah Zahra, dia tak give up. Tak kisahlah salah ke betul ke kan? Yang lain tengok aja. Tunggu dan lihat. Okay. Alright, nombor 3 betul ya. Jawapannya ialah yeast. A ya. Ya betul, Rukia Fatimah Zahra juga betul. Rukia, jawapan untuk nombor 3 ialah A. Alright, seterusnya kita pergi kepada nombor 4. Banyak soalan kan? Best kan? Banyak soalan kan? Dites awak, faham ke tak? Mengapakah alga dapat menghasilkan makanan? Mengapakah alga dapat menghasilkan makanan? 1, A, habitat dalam air, B, habitat di kulit pokok, C, kehadiran klorofil dalam sel alga dan D, habitat yang terdedah kepada cahaya matahari. Jawapan nombor 4. Come on. Boleh fikir lagi? Boleh ubah kalau salah. Okey. Saya tak kata mana-mana jawapan ya. Mungkin ada jawapan yang tak betul. Nombor 4, jawapannya ialah dia boleh buat makanan kerana ada satu bahan itu. Ada satu bahan tu yang menyebabkan dia boleh buat makanan. Apa dia? Kalau awak tengok, alga dia tidak hanya berada di atas air. Fatimah Zahra ya. Alga tidak hanya berada di atas air, dia juga berada di kulit pokok. Kalau awak jawab atas air, kulit pokok pun betul. Betul. So jawapan A dan B for sure kurang tepat. Jawapannya ialah nombor 4, jawapannya ialah C. Sebab, betul tak C? Betul. Sebab kehadiran klorofil dalam sel alga. Sebab apa? Klorofil dapat cahaya matahari, ada oksigen bergabung, dia boleh menghasilkan makanan. Makanan untuk pokok tersebut. So pokok tersebut bila ada makanan dia boleh membesar. Betul Dia boleh membesar kan? Alright. Okay, nombor 5. Apakah struktur yang digunakan oleh Paramecium sp untuk menjalankan proses mendapatkan makanan? Paramecium. Untuk mendapatkan makanan dia buat apa? Dia pergi ambil tangan dia buat keluar, pergi pegang makanan ke apa? Okey, cuba awak tengok. A, cilia. Cilia adalah bulu-bulu halus.
B yang berada di luar bahagian badan ya. B membrane cell tu bahagian dalam. Okay, C pseudopodium. Oh, pseudopodium ni saya tak pasti, tak ingat dah saya. Vacuole makanan adalah lompang udara dalam dalam tu. Vacuole makanan mungkin ada bahagian lompang yang di situ boleh jadi kat situ saya ni ingat lupa, saya tak tengok sekarang ni contohnya, ni senang je. Ini dia. Tapi ini bukan paramecium Kalau tak silap paramecium dia berbentuk seperti tapak kasut Belanda. Dia panggil tapak kasut Belanda. Ada tak kat sini gambar Rajah? Tak ada. Okey, paramecium. Vacuum makanan macam mungkin ada makanan kat dalam tu. Tapi ni bukan bentuk dia ya. Alright, so apa dia jawapan untuk nombor 5? Nombor 5. Fatimah Zahra jawab A. Siapa lagi nak jawab untuk nombor 5? Okey, betul. Celia. A ya. Jawapan untuk nombor 5 adalah A, Celia. Sebab bulu-bulu halus tu kan dia macam tarik masuk kat satu pembukaan yang ada dalam badan dia, macam entrance kan. Macam gate lah. Buka dan telan makanan tersebut. Celia yang tolak ya. Bulu-bulu halus yang tolak. Okey, B. Nombor 6. Rajah 1 menunjukkan virus COVID-19. Macam apa ni ya? Pelik kan? Okey, apakah bentuk virus ini? Sfera, helix, polyhedral dan kompleks. Tadi ada jawab virus sfera ya. Kenapa awak jawab sfera? Sebab dia berbentuk bulat. Yes, dia berbentuk bulat. Betul. Okey, jawapan untuk nombor 6. Okey, Siti Rokiah. Siti Rokiah. Awak jawab selipar. Ni. Apa tadi? Okey, semula. Soalan nombor 5 tu actually paramecium. Dia bentuk selipar ataupun dia disebut sebagai kasut Belanda. Contoh bentuk dia memang disebut sebagai kasut Belanda ya. Awak cakap selipar. Okey, nombor 6 jawapannya ialah A, sfera. Sebab dia berbentuk bulat. Dia berbentuk bulat. So, dia berbentuk sfera. Cuba check tengok. Helix bentuk macam mana? Polyhedral bentuk macam mana? Kompleks. Kompleks ada. Yang ada kepala, ada kaki tu kan. Tu bentuk kompleks. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Salam. Maaf saya masuk lambat. Kenapa tu Asfar? Dah nak habis dah Asfar. Ada 10 minit lebih kurang. Kurang 10 minit. Tak apa Asfar. It's okay. Awak boleh dapat sikit ilmu, tak apalah. Mungkin nanti Encik Azman dia biasanya akan upload rakaman, okay, untuk sesi pengajaran dia akan upload rakaman. Okay, awak boleh tengok balik lah. Alright, dalam group dalam WhatsApp group ataupun dalam dia panggil Telegram. Saya selalu guna WhatsApp group, saya jarang guna Telegram. Okey. Apakah, nombor 7 ya, apakah yang dilindungi oleh endospora? Apakah yang dilindungi oleh endospora? Okey, tengok. Dia melindungi spora ke A, B gamet, C dinding sel dan D membrane sel. Endospora. Okay, kena cek balik ni apa benda endospora, tengok balik ya. Nota yang saya dah bagi pada minggu lepas. Kita ada bincang ini ya, benda-benda yang berbentuk benda ni. Ni mikroorganisma ni kan. Alright. Apakah yang dilindungi oleh endospora? Jawapannya ialah nombor 7. Apa jawapan? Okey, bagus. Fatimah Zahra tu betul. A jawapan dia, nombor 7. Okey, nombor 8. Nombor 8. Kalau kita sempat kita habiskan ya. Nombor 8. Mikroorganisma yang manakah menambahkan kesuburan tanah? Yang manakah menambahkan kesuburan tanah? Ini nombor 8. Ingat tak tadi? Penitritan. Ingat tak? Penitritan. Dia ada kaitan dengan nitrogen. Nitrogen. So, jawapan untuk nombor 8 yang mana? A, B, C ataupun D. Nombor 8. Cepat jawab.
Dia mesti ada perkataan nitrogen. Perkataan tu lebih-lebih kurang macam tu lah. Okay. N kat depan. Apa dia? Jawapan untuk nombor 8 apa? Yeast, bifidobacteria, ataupun nitrosomonas, ataupun DNA rekombinan. Nombor 8 jawapan? Nombor 8 jawapannya apa? Tak tahu. Okey, jawapannya ialah ni lah yang saya sebut nitro ni. Inilah. Kan ingat tak tadi penitritan? Kan penitritan ni dia nak suburkan tanah. Dicampur dengan bahan kimia ini. Okey, bahan kimia pula. Ni nama mikroorganisma. Mikroorganisma ya digunakan untuk menyuburkan tanah. Tapi kan kalau awak tengok kan orang guna cacing betul tak? Cacing juga boleh menyuburkan tanah. Kenapa? Check balik. Kenapa cacing digunakan untuk menyuburkan tanah? Yes. Ada ada cadangan kenapa cacing boleh digunakan untuk menyuburkan tanah. Tak tahu tak pernah dengar ke cacing boleh menyuburkan tanah? Ya? Nombor 9 penapaian. Oh, awak dah laju dah pergi. Nombor 8 tak jawab lagi kan? Okay, tak apalah. Nombor 8 ialah C ya, nitrosomonas. Mikroorganisma dia bukan bahan kimia. Okey, nombor 9. Nombor 9, proses yang manakah digunakan untuk menghasilkan ekoenzim daripada sisa pertanian? A. Penapaian, B. Penguraian, C. Peneutralan dan D. Pengesteran. Jawapan betul, penapaian. A ya, nombor 9 jawapannya A, penapaian. Okey, kita tengok nombor 10. Manakah mikroorganisma berikut yang manakah merupakan alga? Manakah yang merupakan alga? A, B, C ataupun D. Ini nombor 10. Yang manakah merupakan alga? Ini kejap. Yang manakah merupakan alga, yes? Ya. Adik, ayah, mak goreng kejap. Katanya? Tak boleh, hanya mama bawa semua. Okey. Hello. Okey, ayah. Sorry, berhenti sekejap. Alright. Yang mana satu? Okey, nombor 10. Jawapannya ialah B. Betul. Jawapan B betul untuk nombor 10. Alright, nombor 11. Yang antara bahan pensterilan berikut yang manakah boleh digunakan untuk merawat luka? A. Povidone, B. Cecair klorin, ni bahaya. C. Cecair peruntur, bahaya. Hydrogen peroksida, tak tahu. Okey, yang mana satu? Boleh digunakan untuk merawat luka, maksudnya awak boleh gunakan atas kulit. Okey, jawapan untuk nombor 11 ialah apa? Halo, nombor 11 jawapan? Okey, tak tahu jawapan nombor 11. Klorin tak boleh kena kat kulit. Habislah hakis kulitnya. Peluntur pun tak boleh. Tak boleh guna Clorox letak atas kulitnya. Habis hakis. Okey, hydrogen peroksida juga tidak boleh. So jawapannya for sure lah, kalau yang boleh ialah A ya. Nombor 11 jawapannya ialah A. Tanda A ya. Nombor 11 jawapannya ialah A. Nombor 12, apakah suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria? Apakah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria? Dia ada suhu dia antara sekian-sekian hingga sekian-sekian, tapi dia bermula dengan suhu yang mana? Ya, suhu B ya, 37 darjah Celsius hingga 40, tak ingat tak saya, 45 ke macam tu. Dia antara suhu tu adalah terbaik untuk
pertumbuhan bakteria. So jawapan untuk 12 ialah B. Okay, jawapan untuk 12 ialah B. Okay, seterusnya nombor 13. Okay, kita ada berapa soalan? Banyak sebenarnya. Nanti kita sambung lah kalau tak sempat Okay, 13. Raja 2 menunjukkan roti yang mengandungi tumpuk putih pada permukaannya. Apakah mikroorganisma yang tumbuh pada permukaan roti tersebut? Nombor 13. Siapa nak bagi jawapan? A. Alga, B. Fungi, C. Bakteria, D. Protozoa. Jawapan 13. Awak kena ingat kalau algae dia ada bahan warna hijau. Okay, alga dia ada klorofil, so dia warna hijau. Okay, di sini jawapannya ialah 13 adalah B, fungi, kulat B untuk nombor 13 jawapannya ialah B, fungi. Fungi, awak panggil fungi fungi. Alright, so untuk nombor 14, nombor 14, Raja 3 menunjukkan proses pembiakan satu mikroorganisma. Apakah cara pembiakan yang ditunjukkan dalam Raja 3? Apa ni? Pembelahan tu tak? Saya dah bagi jawapan. Nombor 14 apa? C. Awak bagi jawapan C. Yes, betul. 14 C. Pembelahan 2. Okay, pembelahan 2. 14 C. Pembelahan 2. Okay, selamat untuk kertas 1. Kita dah habis 14 soalan. Okay, so minggu depan kita akan jawab soalan untuk kertas 2. So awak boleh jawab siap-siap kertas 2 ni kat rumah sebagai homework. So minggu depan saya akan bagi, kita akan bincangkan dulu dan kita akan dapatkan jawapan pada minggu hadapan untuk kertas 2. Okay. So awak tengok jam sudah pukul 9.46. So kita masa untuk kita akhiri perjumpaan kita untuk malam ini dalam perbincangan kita untuk mata pelajaran sains. So sehingga kita berjumpa lagi pada